Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan sing syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama pada hari ini, untuk kita diberikan peluang untuk memahami dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan ayat-ayat yang kita akan bincangkan ini akan memberikan suatu kesan di dalam hati kita, kerana sesungguhnya sifat orang beriman itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bila dibacakan ayat Al-Quran, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan padanya ayat Al-Quran, difahami ayat Al-Quran tersebut, lalu bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan membincangkan ayat yang ke-87, 88 dan 89 daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mengajukan kitab At-Taurat kepada Nabi Musa dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan para rasul. Dan setelah itu kami buktikan kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putera Maryam. Kami teguhkan dirinya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, lantas kamu menjadi angkuh. Sebahagian mereka kamu dustakan dan sebahagian lain kamu bunuh. Baik, ayat ini membicarakan berkenaan dengan satu lagi siri pendedahan yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan di dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan sikap golongan Yahudi ataupun golongan-golongan yang ditemui oleh Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah. Kita semua sedia maklum, surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, diturunkan kepada Nabi setelah mana hijrah Nabi SAW, untuk Allah Subhanahu wa taala menzahirkan sikap dan perangai golongan Yahudi yang didepani oleh Nabi SAW, yang mana sebagaimana yang Allah sebut, Allah telah mengutuskan bagi golongan Yahudi ini beberapa orang rasul. Banyak keturunan ataupun banyak para rasul daripada keturunan Bani Israel yang ditentang oleh golongan Yahudi ini, yang juga daripada keturunan Bani Israel. Secara mudahnya kita nak faham, Bani Israel ini merujuk kepada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam, daripada Nabi Allah Ishaq alaihissalam, kemudian Nabi Yaqub alaihissalam sampailah ke bawah. Dan Nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam, banyak rasul-rasul yang Allah utuskan dari kalangan Bani Israel, yang juga menjadi salah satu daripada perkara yang ditentang oleh golongan Yahudi setiap kali para nabi, para rasul yang diutus daripada kaum mereka sendiri, iaitu Bani Israel, mereka menentangnya dan mereka tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah membawakan dua rasul dari kalangan Bani Israel yang diutuskan oleh Allah. Pertama, Nabi Musa, yang mana kita semua sedia maklum Nabi Musa ini
adalah salah seorang berasul dari kalangan Bani Israel yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya kitab Taurat. Kitab Taurat, yang kitab Taurat itu mengandungi syariat, perintah-perintah yang wajib dituruti ke atas golongan Bani Israel. Tetapi golongan Yahudi menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan Bani Israel ini ataupun golongan Yahudi ini pelbagai bentuk nikmat melalui Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Allah telah menzahirkan Nabi Musa ini bukan hanya dengan kitab, iaitu kitab Taurat, mengurniakan dengan kitab Taurat, bahkan Nabi Musa ini dikurniakan oleh Allah Ta'ala pelbagai mukjizat untuk meyakinkan golongan Bani Israel ini betapa Nabi Musa ini membawa ajaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan Nabi Musa yang Allah Ta'ala kurniakan dengan kitab Taurat, Allah kurniakan satu lagi Rasul dari kalangan Bani Israel yang juga Allah kurniakan padanya kitab, iaitu Nabi Isa alaihissalam, yang disebut dalam ayat ini sebagai Isa bin Maryam. Nabi Isa, anak kepada Sayyidatina Maryam, dan diperkukuhkan dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus di dalam ayat ini merujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam melalui rahim ibunya Sayyidatina Maryam tanpa melalui proses yang biasa kelahiran manusia, yang melalui perhubungan antara suami isteri. Tidak begitu. Tetapi Allah Ta'ala yang meniupkan ruh kepada Sayyidatina Maryam, lalu mengandungkan Nabi Isa dan juga melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam Quran, perkataan Ruhul Qudus itu dirujuk bukan hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan juga kalau kita jumpa dalam ayat-ayat lain, perkataan Ruhul Qudus itu juga merujuk kepada malaikat Jibril alaihissalam pun disebut daripada disebut juga dengan istilah Ruhul Qudus. Baik. Jadi ada pendapat juga yang menyebut bahawa Ruhul Qudus itu adalah keberkatan, iaitu kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ataupun yang risalah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, iaitulah kitab Injil ataupun Injil. Baik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan rasul yang Allah utuskan ke atas Bani Israel, banyak. Allah Ta'ala sebut bukan rasul tapi rusul. Jamak kepada rasul ataupun plural kepada rasul adalah rusul. Kata rusul itu merujuk kepada jamak ataupun plural. Bermakna banyak Allah Ta'ala utuskan dari kalangan Bani Israel ini para rasul. Baik. Apa sikap Bani Israel yang Allah sebut dalam ayat ini? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Bima la tahwa anfusukum. Bila mana para rasul itu yang Allah Subhanahu wa taala utuskan tersebut kepada mereka membawa suatu ajaran, okey, ataupun membawa suatu dakwah ataupun membawa satu ajaran, seruan, sifatnya la tahwa anfusukum. Sifatnya tidak, tidak selari dengan keinginannya. La tahwa anfusukum. Kerana mereka mahu kebenaran itu tunduk mengikut hawa nafsu mereka ataupun mengikut keinginan mereka. Sedangkan seruan ataupun ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membentuk dan mendidik nafsu manusia. Sebab itu manusia ni kalau dia menerima agama dengan nafsu, itulah punca kerosakan. Dia kena terima agama dan nafsu kena tunduk kepada kehendak agama. Ini betul. Tetapi Bani Israel atau golongan Yahudi ini, bila ajaran agama tak kena dengan nafsu dia, maka dia akan apa yang Allah sebut dalam ni lah. Nanti kita akan lanjutkan.
Jadi poin dia kita nak sebut dulu, nafsu mesti ikut kehendak agama. Sebab tu agama ni kena diterima walaupun tidak disenangi oleh nafsu kita. Contoh mudahnya lah, kita diperintahkan sembahyang, sedangkan kita solat tidur. Ikut nafsu kita, keinginan kita nak tidur. Tetapi oleh kerana ia perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Ta'ala mengkehendaki kita untuk solat pada waktu yang ditetapkan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maka kita kena bangun. Wajib kita menunaikan solat. Walaupun kita punya keinginan nak berehat pada waktu itu. Kita ada keinginan nak memiliki harta yang banyak, nak kumpul harta ni. Kalau boleh tak nak harta ni kurang, kalau boleh biar nak bertambah lagi. Allah perintahkan supaya kita berzakat. Jadi zakat ni mengurangkan harta lah istilahnya. Ia tak disenangi oleh nafsu kita, tetapi itu kehendak agama. Jadi bila bertombung kehendak agama dengan nafsu, maka didahulukan kehendak agama. Tapi Bani Israel ini, punca kerosakannya apa? Dia tidak mahu mengikut ajaran para rasul yang bertentangan dengan hawa nafsu dia. Ini punca kerosakan Bani Israel. Kemudian Allah sebut, pertama mereka tidak mereka tidak tunduk kepada perintah yang dibawa oleh para rasul, walaupun ianya datang daripada para rasul yang Allah utuskan, yang tidak selari dengan keinginan hawa nafsu dia. Kemudian istakbartum, kemudian mereka ini menjadi angkuh. Jadi satu hawa nafsu, kemudian dia juga bersifat dengan sifat angkuh, istikbar. Istikbar ni maksudnya angkuh, sombong lah. Jadi sombong ni, hakikat sombong ni disebut oleh Nabi apa dia? Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Ini sifat sombong. Inilah istakbar tu. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul, dan dalam masa yang sama juga mereka menghina para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Jadi dua perangai Bani Israel ni yang boleh kita lihat dalam ayat yang ke-87 ini. Pertama, mereka mengikut hawa nafsu. Mereka menerima ajaran itu dengan hawa nafsu. Kalau tak ada hawa nafsu, mereka akan tolak. Dan yang kedua, mereka bersifat istakbar tu, membesarkan diri ataupun menyombongkan diri mereka. Dia istikbar lah, membesarkan diri ataupun menyombongkan diri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apakah perbuatan yang dibuat oleh mereka bila mereka menolak para rasul itu. Ada dua perkara yang dilakukan oleh Bani Israel. Pertama disebut kazzabtu, mereka mendustakan, memperolok-olokkan, mendustakan. Maksudnya mendustakan ni mereka tak mahu percaya, mereka tak mahu terima, mereka memperolokkan. Boleh. Dan yang kedua, taqtulun, mereka membunuh. Jadi memperolok-olokkan para nabi itu dengan cara apa? Dengan menggunakan perkataan, menghinanya, menolak, mengejek dan sebagainya. Dan taqtulun, membunuh pula dengan menggunakan tenaga ataupun dengan menggunakan tubuh badan. Jadi dua bentuk layanan Bani Israel terhadap para rasul yang Allah utus kepada mereka. Pertama, mereka menghina ataupun mereka mendustakan, memperolok-olokkan. Dan yang kedua, mereka membunuh, sampai ke tahap membunuh. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dapat kita lihat bagaimana sikap Bani Israel terhadap, atau sikap golongan Yahudi terhadap para rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Walaupun rasul itu dari kalangan Bani Israel. Sebab itulah Allah Ta'ala menekankan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ini begitu banyak sikap dan perangai Yahudi ini. Tujuannya supaya kita dapat mengambil pelajaran yang sikap golongan Yahudi ini, atau sifat golongan Yahudi ini tidak mustahil juga akan boleh ada dalam diri manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama Yahudinya tu, tapi sifat dan perangai golongan Yahudi. Baik, kemudian ayat yang ke-88
satu lagi pengakuan mereka ataupun perbuatan golongan Yahudi ini, waqalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan bahawa hati kami telah tertutup. Mereka sendiri memperakui. Ini bukan Allah Subhanahu Wa Taala kata hati mereka tutup, tapi mereka sendiri mengaku hati mereka telah tertutup. Dia kata, bal la'nahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka kerana keingkaran mereka, maka sedikit dari kalangan mereka yang beriman. Faqalilan ma yu'minun. Maka kita lihat bagaimana Yahudi ini, salah satu daripada perkara yang sangat menakutkan adalah mereka tanpa segan silu memperakui diri mereka ini adalah orang yang tak beriman. Ini keberanian golongan Yahudi. Jahat-jahat. Kita pun tak berani untuk nak nyebut-nyebut perkataan-perkataan yang menggambarkan tak beriman ni. Orang tak semayang sekalipun. Kalaupun kita baca hadis pada orang tak semayang ni, beza orang beriman dengan orang kafir ni meninggalkan solat. Contoh kita kata gitulah. Marah juga orang tak semayang tu. Dia kata dan tak semayang, dia kata tak jadi kafir, tak kafir Islam ni. Maksudnya golongan Yahudi ni lagi dahsyat. Mereka berani memperakui diri mereka dengan perkataan tersebut. Mereka kata apa? Qulubuna ghulf. Hati kami sudah tertutup. Mereka mengakui hati mereka tertutup. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahkan bukan hati mereka yang tertutup, tetapi mereka juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat bermakna laknat bu'dan minar rahmah, jauh daripada rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazubillah. Itu dalam hidup ni benda yang paling kita harapkan adalah sentiasa kita ni dihampirkan, didokekkan dengan rahman Allah. Sentiasa kita berdoa supaya kita ni layak mendapat rahman Allah. Tapi bila orang yang dilaknat, golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, waliyazubillah, mereka ni dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedang rahmat Allah Taala itu terlalu luas. Lebih luas daripada kemurkaan Allah, mendahului kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qulub al-qalbul ghulf ni adalah salah satu daripada jenis-jenis hati yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hati yang berpenyakit. Dalam Quran ada hati yang sihat, ada hati yang berpenyakit. Saya sebutkan beberapa jenis hati yang berpenyakit, ayat Qurannya, dan nanti tuan-tuan perempuan semua boleh rujuk dalam ayat Quran dan boleh tengok terjemahannya. Pertama disebut dengan qalbul matbu'. Ini jenis-jenis hati yang berpenyakit. Qalbul matbu'. Apa dia ayat dalam ayat mana? Dalam surah Al-A'raf ayat 100. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Wa natba'u ala qulubihim. Istilah dicop lah. Dicop, dipatri. Surah Al-A'raf ayat 100. Kemudian qalbul maqful am ala qulubihim aqfaluha, iaitu dalam surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat 24. Kemudian al-qalbul maknun, al-qalbul maknun, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kemudian yang seterusnya disebut dengan qalbul qasi, hati yang keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Qasi ni maksudnya yang keras lah. Kemudian seterusnya lagi qalbu alladhi alaihi rad. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 7 disebut dengan qalbul makhtum.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini disebut dengan qalbul makhtub, hati yang dipatri, hati yang dicop. Kemudian ayat surah Baqarah yang kita bincang ni, wa qalu qulubuna ghulf. Kemudian qalbul mar'um, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Surah Ali Imran ayat 151. Kemudian qalbul mushma'az, wa iza zukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul lazina la yu'minun bil akhirah. Surah Az-Zumar ayat 45. Kemudian mana lagi? Qalbul maghmur, surah Al-Mu'minun ayat 63. Al-qalbul lahi, lalai Al-Anbiya surah Al-Anbiya surah 3, ni ayat 3, surah Al-Anbiya ayat 3. Kemudian qalbul athim, hati yang berdosa, surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian qalbul ghafil, surah Al-Kahfi ayat 28. Kemudian qalbul a'ma, hati yang buta, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Kemudian qalbul ghalis, ayat 159 surah Ali Imran. Kemudian qalbul mahsur, surah Ali Imran ayat 156. Qalbul munafik, hati orang munafik, hati yang tertutup lah, surah Taubah ayat 77. Dan ini antaralah ayat-ayat Quran yang menyebut berkenaan dengan jenis-jenis hati yang berpenyakit di dalam Al-Quran. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada penyakit-penyakit hati ni. Yang paling dibimbangi, hati yang berpenyakit ini tidak dilihat. Dia tak dapat dilihat, dia bukan macam penyakit fizikal yang lain kan. Baik. Itu satu lagi gambaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita berkenaan dengan perangai golongan Yahudi. Mereka sendiri mengaku hati mereka telah tertutup. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahkan mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan kesombongan dan kedegilan mereka yang begitu dahsyat sampai mereka berani mengatakan seumpama demikian. Baik. Kemudian walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah, iaitu Al-Quran, kitabun min indillah, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut sifat Al-Quran itu adalah musaddiqul lima ma'ahum. Sifat Al-Quran itu adalah membenarkan apa-apa yang telah ada pada mereka. Jadi Quran ni sifatnya apa? Membenarkan kitab Taurat dan membenarkan kitab Injil. Jadi ada kesinambungan daripada ajaran Taurat ataupun dari apa yang terkandung dalam kitab Taurat, kemudian kitab Injil ada kesinambungannya dalam Al-Quran. Kerana semuanya itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Musaddiqan lima ma'hum. Wa kanu min qabl. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan ke atas kaum kafir. Dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Dia ada kisah. Ada beberapa riwayat yang menyebut berkenaan dengan orang Yahudi ini. Ketika mana mereka berlaku peperangan antara Yahudi Khaybar dan juga Yahudi Bani Ghatfan. Biasanya Yahudi Khaybar ni dia akan kalah. Jadi apabila Yahudi Khaybar ni kalah, dia akan mulakan peperangan tu dengan berdoa, ya Allah, kami memohon dengan kebenaran Muhammad sebagai Nabi yang bersifat ummi yang telah engkau janjikan akan diutuskan kepada kami di akhir zaman, maka dengan berkat baginda menangkanlah kami. Ini doa Yahudi Khaybar. Orang disebut nama Nabi Muhammad. Jadi bila mereka baca doa ni, mereka dapat kalahkan Bani Ghatfan.
Yahudi Bani Ghatfan. Tapi peliknya bila Nabi datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka berada di Madinah, mereka menyaksikan kedatangan Nabi di Madinah. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang buat Nabi. Allah sebut dalam Quran, orang Yahudi ni kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri kan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Macam mana mereka kenal Nabi? Sebab apa yang sifat yang ada pada Nabi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Taurat. Kelahiran Nabi itu macam mana, tanda-tanda Nabi ni macam mana, Nabi akhir zaman ni keturunan apa, semua mereka tahu dah. Tapi mereka mengambil sikap tetap tidak mahu beriman. Ini penyakit orang berilmu. Orang ada ilmu tapi menyembunyikan kebenarannya ataupun enggan menerima kebenaran disebabkan apa? Disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan mereka sendiri, yang mereka rasa kalau mereka beriman dengan Nabi nanti, maka hilanglah kepentingan tersebut. Inilah yang berlaku kepada Yahudi, terutama Yahudi Khaybar lah. Ini antara riwayat. Ada beberapa riwayat lain lah. Ini antara beberapa riwayat. Tapi nak sebut bagaimana Yahudi ni, mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai bahan untuk mereka ni rasa mereka ni akan jadi puak yang benar sebab mereka bersama dengan Nabi. Tapi bila Nabi datang, mereka beriman tak? Tetap juga tak beriman dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Setelah datang kepada mereka apa yang sedia mengetahui kebenarannya Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, mereka mengingkarinya, maka dengan demikian laknat Allah menimpa ke atas orang-orang kafir yang ingkar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa apabila golongan Yahudi ini berperangai seperti perangai sedemikian, perangai-perangai yang mereka buat itulah yang menyebabkan mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala wal iyaz billah. Bila mereka tahu kebenaran tersebut, bila kebenaran itu telah sampai, tetap juga mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka kerana sifat mereka itu yang berlebih-lebihan, tapi juga mereka ini mempermain-mainkan, mempermain-mainkan nama Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad mereka tahu, tapi mereka jadikan ia sebagai bahan ataupun apa kita panggil, kalau kita sebut dalam istilah kita panggil apa, jaminan lah untuk dia. Sebut-sebut saya ni orang ni kan? Tapi bila orang yang betul-betul tu datang, tetap juga dia tidak ikut ajaran orang tu. Inilah perangai golongan Yahudi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ini terlalu banyak ayat-ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan berkenaan dengan sifat golongan Yahudi. Boleh kita tengok sikap mereka terhadap para rasul ni yang Allah Ta'ala utuskan. Bukan hanya Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusa, Nabi Uzair, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya. Ini semua adalah nabi-nabi daripada keturunan Bani Israel. Jadi bila Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bukan daripada keturunan Bani Israel, tapi daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, mereka menjadikan itu sebagai alasan untuk mereka tak terima ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka mencari berbagai helah dan alasan untuk mereka menolak ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat 87, 88, 89 daripada surah Al-Baqarah ini. Ia bukan soal Yahudi sebagai bangsa Yahudi,
tapi ia adalah merupakan suatu pengajaran kepada kita berkenaan dengan sikap, perangai yang ada pada Yahudi itu. Kalau perangai itu juga ada pada diri kita, maka kita bimbang, wala'iyazbillah, kutukan yang Allah Ta'ala beri kepada Yahudi ini dengan sikap mereka dan perangai mereka ini sangat jelas. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat manfaat daripada sedikit perkongsian, lebih kurang dalam setengah jam sahaja yang dapat kita kongsi dalam pertemuan kita pada kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.